Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa asbahihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia dan pemberian dia semata-mata masih mengekalkan kita boleh berada atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah. Syukur dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dengan Islam kita dapat ni Allah Taala beri kemudahan banyak pada kita dengan kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Diberikan kita jadi orang yang boleh taat dan jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Syukur nikmat besar Allah Ta'ala beri pada kita. Diberi kita kehendak, keinginan untuk nak belajar dan memahami perjalanan Islam. Alhamdulillah. Diberi kita lagi kehendak, keinginan untuk nak belajar, nak berguru, khasnya untuk dapat perjalanan iman. Macam mana nak betulkan hati sanubari kita hubungan dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur kita Allah SWT memberikan berbagai nikmat dan khasnya besar sekali nikmat diberi kepada kita, dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Taala, nescaya kamu tak boleh nak menghinggakan banyak mana nikmat yang Allah Taala telah beri. Kata sebagian ulama tafsir, maksud ni'matullah dalam Al-Quran itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dialah antara nikmat yang paling besar yang memang kita tak mampu hitung langsung. Banyak mana nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan sebab dia. Kerana dengan sebab dia lah Allah Ta'ala jadikan seluruh alam ni, dan dengan sebab dia lah jadi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jemaah sekali lalu ayat Quran tu kata Allah Ta'ala dia akan mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan juga dia akan mengangkat orang-orang yang berilmu di kalangan kamu beberapa darajat. Hadirin sekalian, Allah SWT dia hantar Nabi dan Rasul kepada kita. Jadi lain adalah untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Utusan besar dibawa oleh semua Nabi Rasul adalah la ilaha illallah. Satu, semua ayat Quran yang Allah Ta'ala isyaratkan ciri-ciri orang yang kemenangan, orang yang terkeluar daripada ciri-ciri kerugian, orang yang dapat kemenangan abadi di sisi Allah Ta'ala hanyalah, pertama sekali cirinya ialah orang yang beriman. Iman adalah sebab untuk dapat rahmat paling besar pada Allah Ta'ala. Satu, datang Nabi Rasul mengajar kita pertama sekali iman dengan memahamkan makna la ilaha illallah. Macam mana untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, macam mana hidup kita seharian ni walaupun katalah dah Islam, tapi macam mana untuk hidup sebagai orang Islam yang benar-benar jadi ahli tauhid. Yang itulah yang wajib atas kita belajar. Dan isyarat ayat Quran saya baca sebagai mukadimah tadi, Allah Ta'ala isyaratkan kata dia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala akan angkat orang yang beriman di kalangan kamu. Jadi golongan pertama yang Allah Ta'ala akan angkat adalah sebab iman. Iman atas syarahan para ulama kita, bila kita bicara buat iman, ada istilahnya iman taklid. Ada iman yang hanya ikutan, yang iman selalu kita dengar atau istilah iman dan Islam warisan, yang kita memang atas sebutannya Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak hidup sebagai orang Islam. Rata-rata orang Islam kita gitulah rupanya. Alhamdulillah. Macam mana pun nikmat besar juga tu, pasal ada orang tak boleh Islam lagi pun, dan dia tak tahu pun Tuhan dia Allah, Nabi yang dah nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun bukanlah itu kemuncak nikmat, kerana yang tu orang kata apa, nikmat yang
semata-mata pemberian dia yang nisbah dihantar Nabi dan Rasul. Bukan setakat tu saja iman yang dituntut pada kita, kerana iman warisan menjadi Islam warisan, iman warisan menjadi dengan hafalan saja tak cukup untuk melepaskan kita daripada janjian siksa Allah Ta'ala di akhirat esok. Bahkan syarat besar dia mesti dapat iman dengan iman yang yakin. Sekurang-kurang iman mesti ada ilmu yakin, mesti ada ilmu yang kita kena belajar, ilmu berakidah, mesti belajar daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Macam mana nak dapat benar-benar yakin pada Allah Ta'ala dengan faham yang sebenar, yang sepatutnya dipaham pada la ilaha illallah. Macam mana nak faham, macam mana mentauhidkan Allah Ta'ala, tauhidkan Allah Ta'ala dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia, yang tidak ada sekutu sama sekali pada Allah Ta'ala, yang hati sanubari kita sentiasa dengan Allah Ta'ala. Jasad ni dah kita makhluk, tentulah hubungan jasad dengan makhluk, yang mesti kita kena belajar ilmu macam mana nak ada hubungan hati sanubari kita, apatah lagi roh kita, atau istilah ulama sir kita, supaya batin ni sentiasa takluk dengan Allah Ta'ala. Hatta kalau alhamdulillah petang ni dapat saya hadir ke pejabat mampir ni, alhamdulillah semua dengan limpah kurnia dia juga. Saya pun tak pernah rancang nak fikir nak secara sendiri nak datang, tapi ada bermacam-macam susunan Allah Ta'ala yang dia mengatur. Dengan sebab tu ada kesempatan untuk datang dah hadir ke sini. Jadi pelajaran tauhid ni dia pelajaran besar, kerana dia adalah amalan setiap detik dan saat kita. Tak ada detik dan saat yang kita lalu atas muka bumi ni melainkan mestilah iman tu adalah perkara yang besar sekali, rujuk besar kita pada Allah Ta'ala. Dan seterusnya untuk boleh dapat kejayaan dan dapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala ni adalah wallazina utul ilma, yang diberikan pengetahuan. Dan pengetahuan ni sudah semestinya orang yang memang khas secara formalnya belajar ilmu-ilmu agama. Dan ada ancaman juga, walaupun nisbah dah belajar dah bagus. Saya mengaji kalau arwah Tok Guru, salah seorang guru saya yang memang saya mengaji lama dengan dia, almarhum Tok Guru Tuan Guru Haji Abdul Latif, masyhur dengan nama Pak Teh tu. Dia selalu nasihat kalau dia baca kitab lah, khasnya baca kitab-kitab fiqh, kata dia Al-Qudah Salasa. Memang sabit dalam hadis Nabi SAW. Qadi kata dia ada 3. Wahidatun fil jannah, isnani fil nar. Jadi satu je dalam syurga, 2 lagi dalam neraka. Jadi siapa qadi ni? Semestinya nak jadi qadi mesti orang arif, orang yang ilmuwan dengan Islam lah, bukan sebarang orang. Tapi ada 2 kumpulan yang boleh masuk neraka. Pertama, dia jadi qadi, dia duduk orang yang menghukum, mengeluarkan fatwa dan pendapat. Apatah lagi jadi pimpinan atau seumpamanya, apatah lagi pimpinan sama ada dalam meneroji pemerintahan, meneroji pimpinan dalam bab hukum hakam, jadi hakim, jadi mufti, ataupun jadi pegawai agama, ataupun siapa-siapa yang sekurang-kurang pemimpin dalam rumah tangga, sekalipun seorang suami, dia jadi hakim atas apa-apa isu rumah tangga, dia akan buat keputusan pada isteri dia dan anak-anak dia. Kalau tak kena gayanya, akan jadi 2 kumpulan ni yang dia sebab masuk neraka. Pertama, dia tak ada ilmu tentang ilmu agama, tapi dia menghukum tak betul dengan agama. Bahkan kalau betul pun disebut oleh ulama, dengan hukum disebut betul, tapi tak pernah belajar apa dia hukum agama, tu pun nama salah, pasal melanggar SOP untuk berhukum. Sepatutnya kena belajar dulu dengan faham dan reti, baru boleh menghukum. Yang ni ahli neraka, na'udzubillah. Yang kedua adalah orang yang memang tahu ilmu, memang dia reti ilmu-ilmu agama, memang mengaji agama, kerana memang takhasus mengaji hadis, tafsir, fiqahnya, usul tafsirnya, qawaid fiqhnya, memang pakar dalam bab ilmu. Tapi bila dah dilantik dengan jawatan, dengan tugasan yang tertentu, ada kepentingan yang menyebabkan dia tak menghukum dengan keputusan yang sepatutnya dia buat hukum. Ada benda yang boleh mempengaruhi dia. Istilah yang selalu kita sebut, yang kata tambah dilantik sebagai orang besar-besar, ada jawatan, nak jaga periuk nasi. Ni kasar sikit lah sebut gitu kan, nak jaga periuk nasi. Jadi nak jaga periuk nasi, jawatan, supaya nak memastikan jawatan dia masih boleh duduk situ,
masih memegang jawatan yang diamanahkan kepada dia, dia terpaksa menjaga tutur kata dan hukum hakam yang disebut, dia akan menurut saja siapa yang lantik dia sebagai jadi orang yang jadi penguasa tu, dia akan ikut kata-kata penguasa. Ibarat saya ngaji Tutup Guru selalu sebut, dia kata macam jadi anjing pemerintah. Kasar sikit lah ayat-ayat tu. Dia akan menyalak pada tempat yang disuruh menyalak. Tempat yang pemerintah suruh diam, dia akan diam. Yang ni pun ahli neraka. Pasal apa? Dia tak menghukum dengan apa yang sepatutnya. Orang yang hanya akan berjaya kalau dengan berilmu ni, yang akan berjaya ialah dia dengan ilmu yang dia ada, dia akan bercakap tegas. Betul dia katakan betul, salah dia katakan salah. Yang inilah peringatan yang kalau saya mengaji almarhum Tuan Guru Haji Patih, Tuan Guru Patih ni, dia kalau baca kitab cerita-cerita bab hukum hakam, cerita misalnya bab fiqh, dia baca babul aqdiyah wa syahadat. Antara bab yang bincang dalam kitab fiqh di hujung kitab lah biasanya. Dia selalu nasihat, kata dia tambah, kalau saya nak sebut kataan bahasa hulu sikit dengan izin. Dengan izin. Dia selalu kata gini, mohon ni kata dia esok dah ngaji molek-molek dok pondok kata dia. Dah ada pula kedudukan dalam masyarakat, jangan dok cerita hukum pasal nak jaga perut, nak jaga perutmu kata. Nak jaga pangkatmu, pasal apa? Zaman sekarang zaman fitnah. Dia zaman tu dia sebut dah. Bahkan para ulama kita pun sebut dah macam tu. Jadi zaman kita tambah zaman lah ni zaman fitnah besar lah. Tambah isu-isu yang ada sekeliling kita ni bermacam-macam. Isu COVID lah, vaksin lah, vaksinasi. Isu kita dengar yang benda yang terdekat dengan kita, isu daging tu tak selesai lagi. Macam mana 1,500 tan dah 40 tahun rupanya makan daging tu. 40 tahun kalau ni 20, 40 tahun, tahun 80. Ya Allah. Bayang tengok tentang kita makan sup ekor tu, ekor apa tak tahulah kan. Tapi bunyinya kangaroo lah, apalah. Allah. Jadi nak menunjukkan masyarakat kita, walaupun tengok orang tak apa rambut sama hitam, tapi hati lain-lain tu. Lain padang, lain belalang, lain tempat semai benihnya, walaupun atas nama keturunan Islam bangsa Melayu. Tapi berapa ramai orang Melayu yang khianat dengan bangsa Melayu. Lawan dulu lagi. Saya lalu ada masjid Raja Haji kan. Fi sabilillah, masya-Allah. Saya tengok nama Raja Haji ni teringat saya. Pasal dia antara orang yang mati pasal dia khianat. Masyhur kita tengok dalam sejarah. Jadi antara pengkhianatan ni orang Melayu sendiri yang mengkhianati dia sampai dia terbunuh lah istilahnya dalam peperangan masa nak berlawan dengan Belanda dulu. Allahumma salli. Saya sebut ringkas gitulah kan pasal teringat nama Raja Haji tu. Jadi orang yang mengkhianati bangsa kita sebenarnya orang kita sendiri ya. Orang kita sendiri. Apatah lagi atas nama Melayu, agama Islam, tapi disebabkan ada kepentingan ni, maka iman yang ada tu bergoyang, bergegar. Satu krisis kita zaman sekarang ni dia tak ada lain melainkan isu iman. Iman akhir zaman ni memang Rasulullah bagi syarat macam-macam tentang akhir zaman ni. Sataftariqu ummati ila 73 firqah wahidatan fil jannah wa 72 fil nar. Umat aku akan pecah pada 73 dalam bab akidah ni. Satu saja dalam syurga, 72 lagi dalam neraka. Bayang tengok nak dapat satu dengan nisbah 72 ni, satu angka yang nisbah yang sangat besar. Bab tu bab akidah. Kalau menyeleweng bab fiqh dalam bab-bab lain tu lagilah banyak. Ni dalam bab akidah yang menyebabkan terkeluar daripada nama ahli sunnah wal jamaah. Kita wajib belajar sungguh-sungguh supaya dapat iman yang betul, dapat guru yang betul, dan dapat pula ilmu yang betul. Dengan ilmu yang betul tu dapat hidup kita secara yang betul, yang walaupun istilahnya menyusahkan hidup kita. Kita tak nak riba, tak nak loan, tak nak sini, tak nak sini. Walaupun susah, nafsu kita meronta-ronta nakkan macam-macam kesenangan, tapi kita akan senang di akhirat esok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, bagi kita dapat perjalanan yang betul-betul, perjalanan para orang salih, para syuhada, siddiqin, para nabi-nabi ni. Inilah jalan-jalan yang betul. Kita pun nak minta jalan betul, tapi halangan kita dikeliling, ada syaitan, ada nafsu, ada makhluk, ada jiran tetangga, ada kadang-kadang duduk sebagai rakyat, ada kerajaan yang gunakan kuasa dia untuk mengekang kita, untuk kita membuat sesuatu tepat dengan perintah Allah Ta'ala. Bahkan paling besar sebenarnya diri kita sendiri kadang-kadang. Kita sendiri boleh muhasabah diri kita sejauh mana kita ikut perintah Allah Ta'ala, sejauh mana kita zikir dengan Allah Ta'ala, selawat atas Nabi SAW, belajar pula dengan ilmu yang betul, sanggup mengenepikan kepentingan diri sendiri semata-mata untuk kepentingan agama. Boleh istilahnya berkorban jiwa raga kita untuk Allah Ta'ala, untuk Allah dan Rasulnya, untuk agama dia, untuk betul-betul memperjuangkan
ajaran yang benar-benar dibawa oleh Nabi dan Rasul kepada kita, macam mana telah ditunjukkan oleh para ulama, para awliya dulu. Macam itulah juga tutup guru kita nak teruskan perjalanan ulama dan tutup guru kita ni. Jadi besar sebenarnya peranan kita, tambah atas isyarat Nabi SAW, kata dia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, ketua, dan setiap kamu akan dipersoalkan dengan siapa rakyat yang kamu perintah. Setiap suami dia akan ada rumah tangga dia yang dia jadi ketua. Isteri pun dia ada pemimpin yang harta benda, anak-anak dan rumah tangga yang suami amanahkan dia untuk jaga. Semua orang ada tugasan dia, apatah lagi pemimpin yang di dalam bentuk yang lebih besar, dalam skala yang lebih besar. Tentulah lebih besar dia punya tanggungjawab dia, dan setiap orang wajib berada di atas manhaj yang betul, atas nama akidah ahli sunnah wal jamaah. Fiqh pun di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, tasawuf pun di atas ulama ahli sunnah wal jamaah. Wajib kita pertahankan akidah ni walaupun kita kumpulan sedikit. Janji, ingatlah perjanjian, janji Allah Ta'ala, dia akan bagi pertolongan kepada kita. Pertolongan tak semestinya menang, tapi pertolongan tu adalah dengan kita berpegang di atas akidah yang betul, amalan yang betul, hatta jiwa raga kita terkorban pada jalan Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala bagi kita perjalanan yang betul ni. Dan nak menempuh dia bukan satu senang. Isyarat Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, kata dia, sayati zamanun as-sabiru ala dinihi kal qabiti ala jumari. Akan datang satu zaman esok, orang yang bersabar dengan agama dia, pegang betul-betul ajaran Islam ni, dia ibarat macam genggam bara api. Genggam bara api, kita tak payah genggam bara api lah, air panas sikit pun tak boleh. Ni nak bara api nak genggam. Isyarat nak menunjukkan begitu susahnya nak berpegang dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya, dari sudut akidahnya, dari sudut fiqhnya, dari sudut tasawufnya, supaya benar-benar kita jadi beriman kepada Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita, hidayahkan kita, pertemukan kita dengan tutup guru dan alim ulama, begitu juga pemerintah-pemerintah yang betul-betul nak laksanakan Islam ni, supaya boleh memperkasakan agama Islam ni, agama Allah Ta'ala, supaya benar-benar kita menjadi umat yang pilihan, umatul dakwah, umatul salamah, ulama yang bakal mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat itu sajalah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Walhamdulillahirabbil alamin bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.